Okey, Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Ah, so hari ni abang nak buat live berkenaan kerjaya takaful pilihan terakhir. Okey, Waalaikumsalam bang. Okay, sebelum tu harap semua dapat share live ni. Abang nak kongsikan peluang yang ada dekat Zurich Takaful dan kenapa kerjaya Takaful ni kerjaya yang best lah. Okay. So ajak kawan-kawan semua kongsikan dulu. Sebelum tu kita layan lagu rasmi Zurich Takaful daripada Hakim Rosli. Let's go. Berjuang di arena, menentasi cabaran, melindungi segala masa depan cerah, menyusuri jalanan ke seluruh dunia untuk melengkapi segala kekurangan. Kita bersatu mengatur, bersama bantu membantu, nadi jiwa menyalakan harapan. Jom Zurich bersemangatnya, tugas kita ikhlas untuk berjasa, bersama memberi ketenangan jiwa. Jom Zurich bersemangatnya, bagi kita maju untuk berdaya, hidup penuh arti, legasi bergenerasi. Besar maknanya, 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 besar maknanya. Berjuang di arena, menentasi cabaran, melindungi segala masa depan cerah, menyusuri jalanan ke seluruh dunia untuk melengkapi segala kekurangan. Kita bersatu mengatur, bersama bantu membantu, nadi jiwa menyalakan harapan. Jom Zurich besar maknanya, tugas kita ikhlas untuk berjasa, bersama memberi ketenangan jiwa. Jom Zurich besar maknanya, bagi kita maju untuk berdaya, hidup penuh arti, legasi bergenerasi. Zurich Takaful, Zurich Takaful, Zurich Takaful, maju kita kekal juara. Jom Zurich besar maknanya, tugas kita ikhlas untuk berjasa, bersama memberi ketenangan jiwa. Jom Zurich besar maknanya, bangkit kita maju untuk berdaya, hidup penuh arti, legasi bergenerasi. Besar maknanya, 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 besar maknanya. Okey. Tadi tu adalah lagu rasmi Zurich Takaful. So bagi yang rindu lagu tu tadi bolehlah nyanyi sama-sama kan. Nyanyi ikut lirik. Okay. So sekarang abang nak bagi tahu apa kelebihan jadi konsultan takaful ni. Okay, sebab banyak kat luar bisnes ni wujud sebab masalah. Okay, so takaful ni wujud pun untuk menyelesaikan masalah. Okay, so apa masalah yang ada? Apa masalah yang boleh diselesaikan oleh takaful ni? Okay, so dia boleh selesaikan macam-macam. Tapi fokus on selesaikan masalah kewangan. Okay. Lagi-lagi kepada pencari nafkah. Okay. Banyak kat luar bisnes jual penapis air, unit trust, apa semua kan.
Tapi kenapa orang tak cuba untuk buat takaful ni dulu? Sebab dia orang memang kita tahu takaful ni adalah bidang yang rejection dia sangat-sangat kuat. Okay. Tapi ada orang cakap kalau kita boleh sustain dekat dalam bidang takaful ni, lepas tu kalau kita nak buat benda lain, kita tak ada masalah. Sebab apa? Kita dah boleh menjual benda yang bukan solid produk lah senang cakap. Kita jual kontrak hitam putih. So sebab tu orang tak berani ambil. Sebab orang tak nampak dia punya nilai. So jadi konsultan takaful ni kita tak perlu master produk sebab banyak sangat produk dekat dunia ni yang insurans dan takaful jual. Okay. Dekat Zurich pun ada belas-belas lah produk. Okay. So konsultan takaful cuma perlu beri kesedaran. Okay. So kalau kita boleh bagi kesedaran kat orang, insya-Allah orang akan keluarkan dompet bagi kat kita. Okay. Right. So, tengok komennya. Alhamdulillah ramai. Okay. So, sekarang ni kalau kita Google 10 pekerjaan yang mempunyai pendapatan tinggi tanpa memerlukan kelayakan sijil yang tinggi, contohnya tak perlukan ijazah, tak perlukan diploma apa semua. Salah satunya adalah bidang takaful dan insurans. Okay. Sebab bidang takaful dan insurans ni kita cuma perlu ada SPM saja. Lulus SPM lah, jangan tak lulus pula. Okay. So dengan lulus SPM saja kita boleh bergaji setara doktor-doktor pakar dan income unlimited. Lagi banyak kita buat, lagi banyak kita punya income. Dan apa beza takaful dengan menjual produk lain? Kalau kita menjual produk lain, contoh kita ambil kita jual produk pakaian. So untuk dapatkan komisen dari produk pakaian tu, kita kena keep on selling. Jual. Bulan ni kita dapat target, contoh kita dapat target, kita dapat jual 10,000 unit. So kita dapat komisen. Tapi bulan depan kita kena buat target tu yang baru untuk 10,000 tu. Okay. So kalau boleh bulan depannya kita nak sama macam bulan sebelumnya yang 10,000 tu ataupun lebih. So kita struggle. Tapi dekat bidang takaful ni lain. Dia punya commission compounding. Dia macam snowball. Bulan ni kita close case, commission kita, contoh kita close banyak, commission kita dapat 2,000. Okay, 2,000 yang bulan ni dia akan dibawa ke depan. So bila bulan yang depannya kita buat benda yang sama, kita dapat komisen baru 2,000 contohnya, dan komisen 2,000 yang bulan lepas pun dia akan bawa. So dia jadi double. Bulan ketiga dan seterusnya kita buat benda yang sama, benda tu jadi snowball. Makin banyak. So itu antara kelebihan takaful lah. Tapi itulah, bidang ni adalah bidang rejection yang tak ramai orang berani cuba. Orang cakap takut nak jumpa orang apa semua. Kenapa nak takut? Sebab jual benda lain pun kita jumpa orang. Betul? So abang akan kongsikan sedikit apa kelebihan dan bestnya jadi konsultan takaful ni. Okay. So ini abang punya slide berkenaan sharing hari ni. Okay. So ni sedikit abang punya background. Okay, abang ceritakan sikit perjalanan kejayaan abang. Okay, abang bermula pada Oktober 2015 join ni. Masa tu ex-leader abang tu adalah abang punya konsultan takaful. Okay. Masa tu abang ambil polisi dengan dia lah, anak abang punya. Lepas tu masa deliver polisi, dia bagi tahu kelebihan jadi konsultan takaful ni lah. Okay. So masa tu memang betul-betul abang tengah terdesak nak cari duit.
Sebab masa tu dah masuk anak 2, income abang dengan wife dah rasanya dah paras hidung. Okay. So abang ni jenis pemalu. Okay. So nak suruhlah bini abang buat. Tapi bini abang cakap, aduh anak kecil lagi, dia tak boleh fokus nanti. Okay. Dia pun cakap, apa kata abang buat dulu. Ya, abang pun cakap, aku tak berani nak jumpa orang, tak berani nak cakap, tapi aku terpaksa. Sebab masa tu income dah memang dah parah-parah hidung lah, dah tak cukup. Masa tu memang dah makan telur hari-hari. Pagi telur goreng, tengah hari telur kicap, petang telur sambal, macam-macam lah. Okay. So abang pun ambil keputusan untuk join exam. Ambil exam, first time exam abang gagal. Okay. Bukan abang ambil sekali je terus lulus, tak. Sebab abang ni bukanlah pandai sangat. Sebab tu yang first tu gagal. Tapi yang kegagalan tu adalah salah satu ujian yang Allah cuba nak uji abang, adakah abang betul-betul nak buat benda ni? Adakah abang betul-betul nak berjaya? Okay, so abang ambil keputusan, abang register lagi sekali. Walaupun masa tu duit memang, kalau aku register ni, aku punya bajet dah lari bulan ni kan. Sebab masa tu memang dah tak cukup duit lah. Okay, tapi tak apa lah, try sekali. So second time abang ambil exam, lulus. Alhamdulillah. So masa lulus tu, dah lulus, abang terus pergi kelas. Kelas ni wajib. Memang bos abang, bos Irwan dengan ex-leader abang tu, dia memang tekankan lah, kelas ni adalah wajib. Kita hebat macam mana pun, kalau kita tak datang kelas, memang tak best lah. Okay. So bila ada kelas je, kelas selalu dibuat oleh Encik Ben, otai kita. Okay. So datang kelas. Dulu masa time abang join tu, kelas Encik Ben cuma ada 4-5 orang lah. Serius. Memang tak ada orang. Tapi tak apa, Cik Ben tetap ikhlas bagi ilmu, datang juga walaupun tak ramai orang. So datang kelas barulah kita boleh present kat orang. Betul. Okay. So abang dari Oktober sampai Disember 2016 abang rookie consultant. Okay. Lepas tu masuk Januari 2017 abang dah jadi consultant, biasalah web planner lah. Sampai Mac 2018 abang dinaikkan pangkat kepada executive planner. Okay. So executive planner ni adalah kelebihan dia lagi. Kelebihan sikit lah. Sebab untuk naik pangkat dia ada syarat-syarat dia. Kita kena ada target berapa kita punya production, berapa kita punya recruitment. Tu semua kena jalan seiring lah. Baru kita punya target tu berjalan lancar. Okay. So awal tahun ni alhamdulillah abang dinaikkan pangkat kepada agency manager. Semua ni bukan kerja abang seorang lah, sebab benda syarat-syarat tu pun bersangkut paut dengan production group abang sekali. So abang berterima kasih kat group abang sebab membantu abang naik sampai ke tahap ni. Dan abang janji abang akan bantu korang juga untuk capai apa yang korang nak dalam industri ni. Okay. Okay, itu sedikit tentang abang Okay, so dekat Zuri Tagabul kita ada business opportunity program yang dibuat setiap hari Rabu malam 8.30 malam sampai 10.30 malam. Kenapa buat malam? Sebab malam mana ada tak ramai yang kerja lah. Kebiasaannya orang kerja siang kan. So ini sebelum PKP. So sekarang PKP kita buat kelas online ni. Okay. Siapa yang nak tahu berkenaan jadi ejen, kita akan buat secara online sekarang ni. Nanti habis PKP kita akan proceed benda ni balik. Okay. So kenapa menjadi wakil takaful adalah kerjaya yang mulia? Okay. Yang pertama, kerana kita mengulurkan bantuan di saat orang menghadapi krisis kewangan akibat kematian orang yang mencari nafkah. Okay. Siapa yang mencari nafkah dalam keluarga kita? Dah tentu suami dan isteri sekarang ni lah. Sebab sekarang ni kita combine gaji suami dan isteri, barulah kita boleh selesa setiap bulan. Tapi isu dia, kalau salah seorang ataupun dua-dua pencari nafkah ni hilang, maksud hilang ni adakah sama ada income dia hilang sebab hilang upaya, tak boleh bekerja, ataupun kematian. Okay. So kita datang bantu.
dengan bagi apa yang kita dah janjikan dengan dia dalam buku polisi tu. Okay, lepas tu kita membantu menjamin pendidikan dan masa depan anak-anak mereka. Okay. So setiap mak ayah mesti ada impian anak-anak dia nak belajar di tempat yang terbaik, masuk universiti apa semua kan. So adakah impian dia akan tercapai kalau berlaku sesuatu kat dia? So kat sini lah kita bantu. Daripada polisi yang dia ada tu, kalau berlaku apa-apa, duit tu yang dia dapat akan digunakan untuk masa depan anak-anak dia orang. Okay, lepas tu kita memberi harapan kepada balu-balu, anak yatim dan ibu bapa yang sudah tua. Okay, so sebab kita tahu hidup kita ni bukan sebab diri kita sendiri. Kita ambil takaful ni bukan sebab diri kita sendiri. Kita ambil takaful sebab siapa kat belakang kita. Sebab ada orang yang bergantung dengan kita, betul? Isteri bergantung dengan kita. Even suami pun bergantung pada isteri. Anak-anak, ibu bapa, mungkin mak ayah kita anak yang menjadi harapan kepada dia orang. So kita membantu dia orang untuk menjamin apa yang dia orang harapkan. Okay, lepas tu kita menjamin pendapatan yang berterusan untuk hari tua. Okay. So kita menjamin pendapatan dia orang daripada hilang, risiko kehilangan dengan memberi protection. Contohnya protection untuk pendapatan adalah 11 bulan gaji, 11 tahun gaji. Okay. Macam mana untuk mendapatkan pendapatan berterusan tu? Okay, dengan 11 tahun gaji ni, 10 tahun punya pampasan tu kita masukkan kat satu tempat yang memberi pulangan. Contohnya tabung haji ke, unit trust ke. So lagi setahun dari 11 tahun pampasan tu kita gunakan untuk survive sebelum 10 tahun punya dividen tu keluar. Okay. So itu yang kita boleh janjikan, walaupun tak seperti yang kita sangka, tapi kita boleh janjikan yang pendapatan mereka boleh berterusan lah. Okay. Lepas tu kita memberi pelanggan kita fikiran yang tenang. Okay. Fikiran yang tenang ni sebab kita dah janjikan kalau berlaku apa-apa kat dia orang, kita janjikan yang dia orang takkan perlu meminta pertolongan orang lain. Tapi kalau polisi tak cukup, mungkin masih perlukan bantuan daripada Baitul Mal ke apa benda kan. Tapi dengan polisi Zuri Takaful, insya-Allah kalau kita jumpa konsultan yang betul, kita dapat plan yang betul, kita akan bagi protection yang betul. Okay. So ini antara kenapa mulianya kerja kita. Sebab kita membantu bukan sekadar pemegang polisi, kita membantu seluruh keluarga dia. Okay. Alright. So kenapa kita perlu jadi konsultan takaful? Kita tak suruh jadi full time Kita nak suruh, kita ajak dia buat part time je. Okay. Kenapa? First, kerjaya dah tak mencabar, asyik buat benda yang sama je kan. So kita dah boring. Okay. Lepas tu tekanan kerja terlalu tinggi. Sebab kita punya kerja mesti ada due date kan. So bila kita dah kerja terlalu lama, bos kita expect kita boleh buat lagi bagus dari sebelum-sebelum ni, lagi cepat daripada sebelum-sebelum ni kan. So jadi tekanan tu makin kuat lah. Okay, lepas tu sekarang mungkin ada yang tak ada pekerjaan, dah habis belajar, walaupun dah habis belajar tinggi-tinggi, tak ada kerja. So boleh try bidang ni. Dan sekarang ni adalah waktu yang sesuai untuk mencuba. Sebab apa? Kita dah akan melalui satu fasa di mana kejatuhan ekonomi yang lain daripada yang lain. Sebab apa? Sebab kita akan menghadapi kejatuhan ekonomi dengan kita menghadapi wabak pandemik COVID-19 ni. So ini akan sangat-sangat mengganggu ekonomi kita lah. Okay, dengan minyak jatuh apa semua ni. So banyak yang akan terkesan, confirm. So 3 bulan lagi insya-Allah nampak benda tu. Sekarang kita tak nampak sebab kita dibayar gaji apa semua kan. Tapi sekarang mungkin dah start, company dah mula berfikir apa yang diorang kena standby. Adakah diorang kena kurangkan staff macam tu. Okay. So lepas tu kenaikan kos sara hidup yang membebankan. Okay. Kenaikan kos sara hidup yang membebankan ni maksudnya harga barang makin naik tapi kita punya kenaikan gaji tu tak seiring. Okay. So kat situ lepas tu bila contohlah tahun depan kita ada anak, dan bila pasangan suami isteri bekerja,
dia kena hantar anak dekat orang, betul. So hantar anak kat orang 3 kali 500 confirm. Tapi kita punya kenaikan gaji sekadar 100 contohnya. So negatif 400 kat situ. Betul. Okay, lepas tu pendapatan dan imbuhan tak mencukupi. Okay, kita dah buat macam-macam bisnes pun tak cukup juga. So boleh try kat sini. Sebab apa? Kita punya commission every month. Okay, selama 6 tahun. Okay, pekerjaan tak sesuai dengan kelayakan. Okay, so ini kebanyakannya berlaku dekat government sector lah. Okay, jawatan biasa je, tapi kelayakan tengok kau kerja kerani biasa tapi degree. Sebab apa? Sebab orang dah tak pilih dah benda tu. Janji dia ada kerja, janji dia ada duit. Okay, lepas tu masa kerja yang tak fleksibel. Okay, masa kerja yang tak fleksibel ni, kita akan rasa bila kita ada anak contohnya, kita kena hantar anak, tengah hari kena ambil anak, transfer pergi sekolah agama pula. Lepas tu waktu balik kerja, kita kena berkejaran untuk ambil dia orang pula balik. So waktu kerja tak fleksibel akan menjadi beban pada kita lah. Okay, so ini abang nak masuk kenapa bestnya jadi konsultan takaful, lagi-lagi dekat Zuri Takaful. Okay, first kita dapat membantu pelanggan merancang kewangan ketika musibah. Bermulanya dengan akad kita bersetuju untuk ambil polisi tu, kita dah janji untuk bantu dia kalau berlaku apa-apa. Okay, dengan nilai yang bersesuaian lah dengan pendapatan dia. Okay, lepas tu masa kerja yang fleksibel, work life balance. Okay, so sekarang ni contoh kita kerja siang, kita buat takaful malam, so tak ada isu, tak ada orang nak marah. Sebab itu yang masa yang kita ada, betul. Even kalau kita full time sekalipun, kita nak buat siang ke, nak buat malam ke, tak ada masalah, betul. Okay, so orang keluar pagi-pagi waktu jam, kita keluar lewat sikit. So tak stres lah nak layan jam kan. Sebab kebanyakan orang sekarang ni memang ada high blood pressure. Sebab apa? Sebab layan jam lah. Dah layan jam masuk office kena tibai pula dengan bos dia. Itu yang jadi stres melambau-lambau. Kebanyakan ni orang dapat darah tinggi sebab faktor-faktor macam ni lah. Okay, so dengan bidang ni kita boleh buat kerja ikut masa kita sendiri. Okay, right. Lepas tu modal awal perniagaan hanya serendah RM80. Okay, untuk jadi konsultan takaful, kita hanya perlu mengambil satu exam yang bernilai RM80. Kalau kita lulus, okay, kita boleh gunakan lesen tu seumur hidup kita. Tak perlu renew pun. Okay, alright. So 80 ni takkanlah tak boleh, betul. Kecuali memang bajet kau dah tight, terpaksa lah. Kau pinjam lah dulu kan. Tapi dekat Zuri Takaful, kalau kau lulus, lepas tu kau submit case, kau akan dapat sedikit insentif. So benda tu boleh backup balik bayaran exam kau ni. Alright. Okay, lepas tu kita dekat Zuri Takaful ada latihan profesional dan lengkap berjadual. Okay, macam abang cakap, dekat Zuri kita setiap Rabu malam ada kelas daripada Otai CM Encik Ben. Okay, terima kasih kepada dia sebab dia buat kelas ni dia tak dapat bayaran apa-apa. Dia ikhlas dari dulu. Punyalah hebat dan tak pernah miss setiap Rabu, tak pernah miss tau. Demam pun dia datang. Punyalah baik Encik Ben ni. Dan Encik Ben ni bukan mengajar dekat Zuri saja. Even company-company luar pun panggil dia untuk ajar berkenaan takaful ni. Hebat tak hebat dia ni. Dan warga Zuri kena ambil peluang ni lah. Kena sentiasa datang kelas sebab yang ajar kita ni bukan biasa-biasa punya orang. Pengalaman dia dah 30 tahun lah. Dekat 30 tahun. Okay, lepas tu, okay, ini yang paling best dalam industri takaful. Komisen jualan hingga 6 tahun untuk satu-satu jualan. Okay, bukannya 6 tahun tu dikira waktu kita jadi ejen. No, dia dikira bila start kita submit case dan approve. Komisen kita start dikira untuk 6 tahun kemudian. Okay, so hari ni kita close, esok kita close lagi, lusa kita close lagi, hari-hari kita close. 6 tahun tu kita tak jumpa. Sebab 6 tahun tu kita akan drag. Okay, so itu yang bestnya.
dekat Takaful ni. Dia punya commission structure dia. Okay. So pendapatan berterusan ni amat bagus lah untuk kita. Contoh sebab kita, abang cakap abang tak banyak simpanan kan. So tapi kalau berlaku apa-apa, abang tak boleh bekerja. Tapi pendapatan abang tetap akan berjalan macam biasa. Even setahun abang tak buat sale pun, pendapatan abang akan berjalan macam biasa. Tapi kalau korang tak ada structure income yang macam ni, korang kena menyimpan paling kurang 6 bulan. Okay. Okay. Lepas tu pendapatan tambahan bergantung kepada usaha. Okay. Kau nak buat contoh, kau niat bulan ni kau nak commission RM2,000. So kau kena ada target berapa kau punya production untuk kau close untuk dapat commission RM2,000 tu. Itu kalau nak RM2,000. Commission ni bergantung kepada kita, kepada gerak kerja kita. Lagi banyak kita buat sale, lagi banyak kita punya commission. Dan commission tu macam mana cakap, commission tu bukan time tu je kita close kan. Bukan bulan tu je kita dapat. Bulan depan pun dia akan dapat lagi. So dia compounding. So bulan ni contoh kita punya commission RM10,000. Tahun depan, bulan depan kita buat case slow sikit. Commission kita RM3,000 je. Tapi yang RM10,000 belakang ni dia tetap ke depan. So dia akan compounding, bertambah. Okay, so benda tu tak ada had, tak ada orang nak marah. Weh, kau apa banyak sangat ni RM10,000 bulan ni? Slow sikit bulan depan. Tak ada. Benda tu tak ada, tak berlaku. Okay, lagi banyak lagi bagus, lagi company suka. Okay, lepas tu bonus perniagaan sehingga 10% dari jumlah jualan tahunan. Okay, contohnya kita makan gaji, setiap tahun kita ada commission, ada bonus kan. Okay, so dekat Takaful ni pun ada. Kat company Takaful ni pun ada. Setiap awal tahun bulan Januari, company akan bagi kita bonus sehingga 10% mengikut production kita, mengikut plan yang kita jual. Okay, so abang pernah tengok orang dapat bonus RM20,000. Oi mak ai, itu nampak yang depan mata. Yang tak nampak, abang pernah dengar. Yang tak nampak tapi pernah dengar, dapat RM100,000. Engkau rasa dah lah dia punya background biasa-biasa je. Tapi dia punya bonus mak ai mengalahkan doktor pakar. Okay, lepas tu peluang bercuti di luar negara secara percuma. Okay, ini perkara yang paling sinonim dengan industri Takaful dengan insurans. Okay, apa saja kontes mesti melibatkan percutian. So abang pernah pergi macam-macam tempat lah. Yang first kali bila abang join dulu, tempat pertama abang pergi adalah Dubai. Tak pernah terfikir boleh pergi Dubai. Tahu Dubai tu sangat mahal. Orang-orang yang banyak duit je boleh pergi kat sana. Dan abang sangat bersyukur, itu adalah kontes percutian luar negara pertama yang abang lepas. Pergi Dubai. Memang time tu commission tak banyak. So terfikir habis apa aku nak belanja kat sana kan. Duit ni tak banyak nak bawa duit poket. Sekali pergi tu, betul apa yang diorang cakap, kita pergi just bawa badan. Apa sahaja aktiviti kat sana, apa sahaja melibatkan bayaran, contohnya penginapan, makan, semua company tanggung. Allah, memang best. Serius best. Abang kat sana keluar duit rokok je. Okay. So ini benda yang patut anak-anak muda yang suka pergi trip join benda ni. Sebab kita dah kejar kontes tu, kita dah lepas kontes tu, kita dapat pergi trip, dia tak tolak pun komisen kita. Komisen kita naik ikut kita punya lepas kontes tu. So contoh dengan lepas kontes tu, komisen kita RM5,000. RM5,000 tu kita dapat, trip kita dapat. Allah, memang best. Okay. Lepas tu kadang-kadang company akan buat kontes gadget-gadget. Okay, abang pernah dapat gadget 2 biji iPad. 2 biji iPad tau. Kau tahu harga iPad berapa kan? RM1,500 tak lari kan? RM1,500 abang dapat 2. So total dalam RM3,000. Okay, so benda tu rasa ya Allah bestnya. Kita just kejar kontes tu, kita dapat commission, kita dapat gadget. So bidang ni memang memerlukan gadget-gadget yang up to date lah.
So abang dapat iPad 2 tu memang sangat puas hati lah. Okay. So satu abang bagi wife abang pakai, satu abang pakai. Right. Okay, lepas tu hak kenaikan pangkat secara sama rata, tak perlu bodek pun. Tak payah malam-malam call, bos, jom pergi minum bos, ada benda nak bincang. Pergi minum, bos, tolong saya naik pangkat, tolong sikit. Tak ada. Nak naik pangkat tak perlu susah-susah bodek. Company akan review kita punya production, kita punya syarat. Lepas syarat, automatik kita akan naik pangkat. Okay, so tak payah bodek-bodek lah. Sini tak ada kipas-kipas, kita tak layan. Right. Lepas tu sampai satu tahap kita akan ada peluang untuk buka agensi sendiri. Okay, so sampai satu tahap macam abang tinggal lagi satu tahap untuk abang boleh buka agensi sendiri. Bukan sekarang tak boleh buka agensi, boleh, tapi abang masih di bawah seorang bos lagi. Abang belum betul-betul ketua agensi. Okay, so doakan satu masa nanti abang boleh buka agensi sendiri lah, supaya grow lagi. Okay, lepas tu persekitaran dan rakan kerja yang sentiasa positif. So kita dalam bisnes memang kena positif dia. Okay, so dekat Zuri Takaful ni, kalau kita down, orang akan perasan. Even kita punya bos, bos BSM, RSM, dia akan nampak. So dia akan PM kita, tanya, asal macam slow. Dia akan tanya. So kita cakap apa masalah kita, apa semua. So bos-bos ni, kawan-kawan ni, dia akan support kita. Dia akan bagi motivasi. Dia akan tunjukkan jalan balik. Dia akan naikkan semangat kita. Tu yang best dekat Zuri Takaful ni. Sebab tu kat Zuri Takaful ni, grup WhatsApp je abang dah tak tahu ada berapa belas. Okay. Semua untuk motivate kita. Okay. Alright. Lepas tu kita ada bantuan sistem pemantauan bisnes dan gadget pemasaran yang canggih. Okay. Dekat Zuri Takaful kita ada satu account yang dipanggil ICMS untuk ejen-ejen tengok live update polisi-polisi klien kita. Apa saja, anytime, 24 jam kita boleh serve benda tu. Okay, so kalau malam contohnya klien nak order, dia tanya boleh tak pakai polisi aku okey tak? Okay, malam even pukul 12 malam pun kita boleh search kat dalam tu, kita tengok okay polisi okey, kita update kat klien. So kita punya sistem sangat canggih. Company dah spend berjuta ringgit untuk sistem tu. Kita just gunakan je. Okay. Lepas tu company sediakan satu ruang secara percuma untuk kita buat kerja office. Okay. Ini abang tak tahu lah, tapi abang Google, ini adalah gambar dekat HQ Zuri Takaful. Okay. Abang dah rasa dekat branch abang tu pun, kat Plaza Zurich tu dah best. Oi, gambar ni lagi lagi best lah dekat sana. Rasa nak lepak sana lah. Okay, so dia sediakan ruang ni percuma untuk kita lepak-lepak santai. Mana tahu ada klien yang nak jumpa, nak appointment, boleh bawa ke office. Company tak marah. Okay, lepas tu peluang bergaya dengan pakaian formal. Ini yang best. Dulu masa abang kerja, abang ni bila orang tanya, kau kerja apa? Aku kerja pelukis plan. Ui, best lah, arkitek. Tapi dia tak tahu abang bukan arkitek yang paling tinggi tu. Abang ni sekadar pelukis plan yang cadar je. Okay. So nak pakai benda-benda macam ni memang kena hina lah kan. Okay. So tiba-tiba datang office pakai suit macam ni, kau ni mengalahkan CEO je kan. So sekarang dengan abang jadi konsultan Takaful ni, abang boleh pakai benda ni anytime. Even wife abang cakap, wow, sekarang dah lain kerap sangat pakai suit ni. Tu yang bestnya. Sebab kita tak tahu, mungkin hari tu kita akan jumpa prospek yang high net worth girl. So diorang mesti first impression tengok kita kan atas bawah. So inilah bidang yang best untuk kita boleh pakai benda-benda smart macam ni. Okay. Lepas tu dengan jadi konsultan Takaful ni, kita boleh ada peluang mempelbagaikan karier.
Contoh kita boleh jadi penulis, kita boleh jadi motivator, kita boleh jadi speaker dan lain-lain. Mungkin 2-3 tahun lagi orang nampak kita ni boleh jadi speaker yang bagus. Kita boleh jadi motivate orang. So dia orang akan invite kita. Betul. So bila kita dah hebat dalam bidang tu, kita pun turunkan ilmu tu dalam sebuah buku. Kita jadi penulis. Itu yang bestnya kerja ni. Okay, kita boleh pelbagaikan kita punya kebijaksanaan lah. Okay. Right. Okay. Lepas tu yang best juga, kita ada peluang dapat simpanan persaraan sehingga jutaan ringgit. Ini kelulusan dari BNM tau. Okay. So maksudnya kita dah kerja sampai umur waktu pencen, kita dah nak bersara. Okay. Bila kita nak bersara, company akan bagi kita satu fund. Contoh macam kalau kita makan gaji, kita ada KWSP, betul. Yang ni macam KWSP lah, tapi company yang bagi. Sebagai gratitude lah untuk kita. Okay. So peluang simpanan ni dia mengikut kiraan berapa production kita selama ni, berapa besar grup kita. Dan abang pernah dengar seorang yang dalam Zurich ni, dia dah sampai waktu pencen dia. Abang tanya anak buah dia agak-agak berapa dia boleh dapat. So dia cakap bila kita orang kira-kira hari tu, dia punya dana pencen tu yang company akan bagi, insya-Allah lebih kurang 3 juta. 3 juta. Perbayangan umur pencen, komitmen dah tak ada. Senang cakap dah tak ada sebab gaji dia pun memang besar. Tak ada hutang, tiba-tiba dapat 3 juta. Tak ke mencanak dia punya best tu. So ini antara peluang yang ada lah. Kelebihan yang ada dekat Zuri Takaful. Company lain pun ada. Okay. Tapi Zuri Takaful ni tadi abang dah cerita antara kelebihan dia. Okay. Ini yang paling best. Join Takaful dekat Zuri Takaful. Hak pemilikan bisnes yang boleh diwariskan. Okay. Masuk boleh diwariskan. Kita dah buat bisnes sampai satu tahap, tadi tu kita nak bersara. Tapi takkanlah kita nak tinggalkan bisnes kita. Komisen kita mungkin time nak bersara tu dah 100,000, 200,000. Takkanlah kita nak tinggalkan. So kita boleh wariskan kita punya komisen tu, bisnes kita tu, agensi kita tu kepada waris kita. So siapa waris kita? Isteri, anak-anak. Abang berani cakap ni sebab abang dulu masa baru-baru abang tak pernah jumpa lagi lah orang transfer bisnes ni. Okay, tapi berlaku satu kes yang satu ketua agensi ni dia dah meninggal lah, dan kes tu dia agensi dia transfer kepada bini dia. Benda tu memang berlaku depan mata abang. Bukan depan mata lah, maksudnya memang benda tu abang tahu cerita tu dan cerita tu betul. So abang harap satu masa nanti kalau sampai satu tahap abang dah tak sampai satu tahap abang nak bersara, abang boleh transferkan abang punya bisnes ni dekat wife kalau dia nak buat lah, ataupun kat anak-anak abang lah. Okay, untuk dia sambung kita punya abang punya bisnes ni lah. So gaji tu apa yang pendapatan abang setiap bulan tak putus lah dekat dia orang. Okay. So ini ilustrasi contoh untuk korang nampak macam mana kita punya commission ni compounding macam snowball. Okay, kita tengok bulan Januari. Bulan Januari kita collect tau. Collect 1,000 sebulan. Kita dapat commission. Tengok commission yang dekat income bawah tu 40%. Okay, produk kita ada macam-macam produk dan berbagai structure commission. Ada yang 25%, ada yang 35%, ada yang 40%. Okay, ini contoh yang 40%. Contoh Januari kita collect duit orang untuk submit case 1,000. So commission kita bulan 1 adalah 400. Okay, bulan Februari kita buat benda yang sama. Kita collect duit orang untuk submission 1,000. Kita dapat 400. Dan
bulan Januari yang lepas punya renewal dah start masuk, orang bayar 1,000 lagi. So 400 new case, 400 daripada renewal, jadi 800. Bulan ketiga kita buat benda yang sama, kita dapat 400 daripada new case, kita dapat duit commission renewal dari bulan untuk bulan 1 dan bulan 2 punya case 800 lagi, jadi 1,002. So every month buat benda yang sama, collect 1,000 sampai 12 bulan. Itu projection income kita masa bulan ke-12, 4,800. Itu benda ni abang buat dulu. Masa tu, masa abang rookie tahun pertama, itulah commission abang. Part time, 4,800. Itu commission abang, tu terang cakap. Sebab abang buat ikut structure ni. Okay. So, ini first year. Kita ada commission 6 tahun kan. So, doublekan je lah. Pada pandai lah korang kira. Jangan muntah sudah. Okay. Right. Okay. Benda yang paling best, antara benda yang paling best dekat Zurich adalah kita, Zurich Takaful satu-satunya company yang bayar commission setiap hari Jumaat tanpa gagal. Okay. Tanpa gagal. Okay. Submit case hari Isnin, hari Jumaat masuk. Kau submit kes hari Selasa, Jumaat masuk. Kau submit kes hari Rabu, Jumaat masuk. Kau buat renewal hari Isnin, Jumaat masuk. Macam tu. So kita tak ada isu, tak ada duit. Tapi bergantung lah berapa banyak kau punya submission minggu tu. So dia akan masuk macam tu lah. Right. So setiap minggu kita akan ada duit masuk. Tak risau duit habis. Okay. Right. Okay. So ini salah satu trip yang ada kontes tahun ni, Osaka. Okay, daripada Januari sehingga Jun kontes ni. Okay, so abang tengok memang ramai gila yang kejar. Sebab apa? Osaka ni best. Dan paling best kita akan dibawa pergi Universal Studio Osaka. Best weh. So ini antara tempat impian abang lah. Lepas Mekah dengan Madinah, ini tempat dia, Osaka. Sebab apa? Abang suka negara teknologi. Okay. So abang nak baca komen kejap, tapi abang belanja sikit video Osaka. Okay, mantap, Osaka. Okay, untuk orang yang lepas Osaka ni, dia punya kenaikan gaji mesti 2,500 ke 3,000. Confirm. Kalau kau tengok dia boleh pergi kat sini, itulah kenaikan gaji dia. Mantap. Okay, kontes kedua dan paling besar dekat Zurich Takaful Swiss Club Convention. Kita pergi Cape Town, Afrika, bye. Afrika. Boleh kejar-kejar dengan singa. Kau tak nak? Kena kejar, lari lah. Okay.
So abang nak belanja video Cape Town pula. Okay, so itu perkongsian abang hari ni. Dan itu antara kontes yang ada dekat Zurich Takaful. Zurich Takaful ni memang senang cakap gila. Dia memang buang duit, bagi insentif gila-gila. Dan abang nak bagi tahu satu rahsia, yang live ni pun Zurich bagi 200. Zurich bagi 200 buat live je. Tapi sekali je lah. Harap abang dapat lah. Okay, tapi bukan itu yang abang kejar sebenarnya. Abang nak share kelebihan industri ni lagi-lagi dengan Zurich Takaful. Okay. So sekarang ni musim PKP dan musim ekonomi tengah jatuh. So ambil peluang cuba bidang ni. Okay. Sebab kita boleh buat kerja dari rumah. Okay. Kita boleh present dekat klien, guna WhatsApp pun boleh, guna live video pun boleh, tak perlu jumpa pun. Okay, dan lagi satu, kita punya bidang ni adalah bidang kita offer keperluan, bukan kehendak. Masuk kehendak ni macam, aku nak ni lah, nak beli penapis air. Tu bukan keperluan, sebab tak ada penapis air pun tak ada isu. Okay, abang bukan downgrade itu. Bagus benda tu, cuma kita kena tahu bezakan keperluan dengan kehendak. So keperluan Takaful ada keperluan, tak kira bila-bila masa dan siapa sekalipun. Okay. Daripada kecil, baby sampailah orang tua, dah lah tua, sakit kritikal, boleh ambil dekat Zurich Takaful ni. Okay. So kalau siapa-siapa yang berminat, bolehlah Roger, siapa-siapa ejen yang korang kenal. Okay. Kalau boleh join lah Zurich Takaful. Sebab Zurich Takaful punya kontes senang. Dan cakap banyak insentif. Company lain tak tahu lah. Mungkin ada juga kelebihan. Tapi try join Zurich dulu. Kalau tak boleh, nak pergi tempat lain tak apa. Okay, so kalau nak join, Roger abang ataupun tim abang, bos abang ke siapa, kita buat video call. Okay, kita ajar macam mana, apa produk yang ada, macam mana nak present. Okay, so apa-apa boleh Roger. So sekarang komen, ada siapa-siapa nak tanya ke? Ni lah yang free tu. Okay, rasanya tak ada orang nak tanya kan. Okay. So abang rasa sampai situ lah abang punya perkongsian untuk hari ni. Okay, terima kasih dekat Zurich Takaful, dekat bos BSM, bos Adam, RSM, bos Keon, RSM, bos Ramadan, bos Iwan dan juga semua tim, semua geng-geng Zurich kerana sentiasa support satu sama lain. Okay, right. Dan yang terakhir, abang nak ucapkan selamat berpuasa. Okay, sebelum masuk bulan Ramadan, setan belum kena kurung, kita dah kena kurung. Tapi tak apa, untuk kebaikan kita. Okay, so abang mengambil peluang ni, abang nak minta maaf kepada korang semua. Kalau abang ada buat salah silap dengan korang, tapi abang yakin adalah sikit. Okay, tak banyak, sikit ada. So abang minta maaf, sebab abang ni manusia biasa. Okay, abang pun buat silap juga, so abang minta maaf. Korang tak perlu minta maaf, sebab korang abang dah maafkan. Sebelum tidur abang maafkan setiap orang. Okay, dan abang doakan bisnes setiap orang berjaya. Okay, so sampai di sini saja. Assalamualaikum. Zurich Takaful.